Nampak tak ni? Nampak gigi? Kenapa nak pakai braces? Adakah anda pemakai braces ataupun rancang nak pakai braces? Apa tujuannya sebenarnya nak pakai braces ni? Kan? Ataupun kita ni saja-saja je tuan-tuan perempuan nak nampak cantik ataupun kita memang betul-betul nak memperbaiki fungsi gigi itu. Nak nampak dia straight. Nampak bila senyum feel je penuh. Kan? Kalau betul-betul kalau kita tengok untuk tujuan perubatan tuan-tuan perempuan para hadirin sekalian yang sedang menonton saya sekarang ini melalui Facebook Live Sina Plus, kalau tujuan perubatan okey. Tapi kalau contoh kita nak nampak trendy je semata-mata kan, nampak ada merah, kuning, hijau, biru, itu kita kena tanya yang pakar kan. Sedarkah anda bahawa ikutan yang kita ambil itu nak nampak trendy itu sebenarnya memberi kesan yang buruk kepada keadaan gigi kita. Elok-elok gigi tu cantik, elok, senyum elok, tiba-tiba tengok nanti jadi krepot. Kan? Ataupun dan tahukah anda bahawa doktor pergigian yang ditauliahkan sahaja yang layak memberi khidmat rawatan pemakaian braces. Sebab kita tengok sekarang ni kat luar sana terlampau ramai yang instant, cepat sangat kan. So kita sekarang ni nak tahu kena ada pakarnya. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Juliana Ramli, pengacara DNA, iaitu doktor dan anda untuk hari ini. Dan apa yang anda tengah tengok sekarang ini, yang Ju katakan topik kita ni cerita berkenaan kenapa nak pakai braces. Sebab itu Ju bawakan kepada anda hari ini seorang pegawai pergigian, Dr. Hazlina Ishak dari Klinik Pergigian Hazlina bersama dengan Ju hari ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis ya doktor. Dari tadi saya masuk nampak studio senyum macam happy je. Kan mungkin itu sebab aura doktor perubatan gigi kan, aura. Saya pun senyum tengok. Apa khabar doktor? Awak lah senyuman yang paling manis. Terima kasih Ju atas intro yang sangat menarik dan sangat bersemangat ya. So terima kasih kerana invite saya pada hari ini untuk sesi DNA. Sebab saya tanya apa DNA tu? Doktor dan anda. Doktor dan anda. Okey, tolong like, komen dan share pada mereka yang tengah tengok live secara langsung sekarang ini. Okey doktor, kita tak nak buang masa. Ramai mungkin dah komen-komen nak tahu berkenaan dengan braces ini kan. Doktor boleh terangkan kenapa seseorang itu perlu pakai braces? Okey, terima kasih Ju. Okey, sebagai intro, saya terangkan apakah braces. Braces sebenarnya informally dikenali macam appliance yang dilekatkan pada permukaan gigi. Sebahagian daripada rawatan ortodontik yang paling popular sekali. Dan dia berbentuk petak-petak, lepas tu ada getah di sekelilingnya. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi kegigian seorang di mana kita menggerakkan gigi daripada satu posisi kepada satu posisi yang lain lah. Dengan harapan susunan lebih teratur, keadaan lebih seimbang dan hasilnya senyuman dan yang menarik. Jadi jom kita sebagai contoh kenapa orang datang sebagai komplain gigi concerns lah gigi mereka. So antaranya saya ada model-model saya di sini, gigi-gigi berlapis ya, sebab susah nak bersih, gigi agak ke hadapan macam jongang, jadi kadang-kadang menyebabkan kejeraan gigi macam main rugby semua tu kan, tak simetri, gigi atas macam ke kanan, gigi bawah ke kiri begitulah. And then gigi tan dalam ada contoh di sini, di mana apa gigi atas dia overlap lebih yang ni ke gigi bawah tu ya. And then ini ada satu contoh gigi yang jongang dan juga berlapis. Okey, ni kes-kes yang real lah daripada patient saya ya. Boleh saya tengok doktor? Ya, sure. Okay, ini adalah crowding gigi tak teratur. Jadi susah nak bersihkan ya. Macam ni. Okey, kalau anda dapat lihat sekarang ni dekat anda punya smartphone, gigi dia gini. Kalau boleh nampak lah. Kan nampak. Ini yang ada kat bahagian depan seperti anda lihat sekarang ni kat bahagian depan ni. Dia jadi berlapis doktor Ya, berlapis. Jadi kita cuba kurangkan kedudukan gigi tu daripada terlalu ke depan, ke belakang dan susunkan gigi lah dalam keadaan keseimbangan. Tapi kan ada juga benda-benda yang menarik. Jadi kita bila tengok patient yang datang tu, kita kena tengok dia punya concern apa dan kita cuba address dia punya problem tu. Ada yang baru latest yang cakap, doktor saya ni dulu kan boleh gigit paket chickadee. Sekarang tak boleh. Tak boleh doktor, kenapa? Wah, tu masalah dia tu. Licin ke gigi dia? Tak tahulah. So, saya minta dia gigit. Macam mana apa? Dia kata dia gigit sengit. Saya kena gigit sengit. So, nak katanya Ju, setiap orang dia ada benda yang unik, perkara yang unik yang menyebabkan dia datang. Berbeza-beza problem dia. Tetapi kita kena tengok juga dari segi klinikal sama ada
perkara yang diorang ada permasalahan tu perkara yang boleh dicapai ke tak dari sudut klinikal. So saya menjawab macam macam contohnya kes Cikidis ni kan, saya kata saya boleh bantu insya-Allah menyusun gigi tu, sama ada awak boleh tarik buka paket Cikidis tu, lain kira lah. Saya kata benda dia tak dapat dikonfirm kan. But people have this concerns, tapi whether it's realistic for us to be able to address that is another thing. Okay. Oh, faham. Lagi. Seronok kita dengar Cikidis tu. Jadi those are one of the issue, but there's also general terms macam parents datang bawa anak kan, kata anak dia macam ada masalah keyakinan diri, dia rasakan doktor cuba cek gigi dia, kot lah ada sesuatu yang kita boleh buat berkaitan perkara tersebut kan. Jadi antara benda-benda susunan gigi tak teratur kan, menyebabkan this is bantuan daripada braces lah, and kita boleh atasi masalah macam rahang. Jadi kita jadikan rahang atas dengan rahang bawah tu dalam keadaan keseimbangan. Gigi jonggang tu kita aturkan ke dalam, elakkan daripada kerosakan, and then pergerakan gigi disebabkan masalah gusi contohnya. Kadang-kadang kan over time gusi tu jadi tak kuat, gigi akan bergerak ke depan. Jadi kita bantu jugalah gerakkan gigi itu kembali ke kedudukan asal. Dan juga kita ada juga integrasi dengan pakar-pakar daripada department tertentu supaya kita dapat mencapai satu result at the end yang insya-Allah dapat memperbaiki fungsi dan estetik patient tersebut lah. Dan juga so is overall and the results yang kadang-kadang yang tak sengaja ialah orang akan dapat self confidence daripada senyuman yang cantik. Betul. Bukan? Setuju. Kan bila kita senyum nampak gigi. Hello, senyum. Orang tanya saya dulu, Juliana, awak pernah buat braces? Tak ada. Saya jaga, mak saya lah tolong saya jaga gigi saya dulu. Dia dulu pernah. Jadi gigi saya macam tengah-tengah tu akan ada isi kan, bila kita kat depan. Dia nampak gigi depan-depan ni. So kat tengah-tengah ada isi. So apa dia suruh saya buat? Sebab masih muda lagi, dalam 4, 5, 6 tahun masa tu. Dia kata pagi-pagi tolak. Sebab dia masih lembut. Betul tak doktor? Tolak. Tolak. Eloklah gigi. Kan? Tapi kan doktor. Ini saya suka doktor. Saya tengok kawan-kawan saya doktor. Nampak gigi dia elok je gigi dia, cantik je gigi dia. Tapi kan dia nak pakai braces juga doktor. Lepas tu pelik pula saya rasa kan, sebab yelah dah cantik, takkan kita saja nak pakai braces kan. Patutnya orang yang ada masalah tu yang kena pakai braces. Tapi itulah orang kata siapa yang sebenarnya layak ataupun tak layak untuk pakai braces tu doktor. Alright. Yang gigi cantik dia pakai. Kan. Ya, kadang-kadang kita heran, orang tu macam rasa gigi cantik dah tiba-tiba pakai braces. Kenapa ya? Kan. Okey, saya just terangkan daripada segi keperluan lah, macam mana dikatakan memang betul layak dan perlu, mana yang tak, yang mungkin dari segi estetik je kan. Alright. So saya nak kenalkan mungkin luar sana kan, is sistem IOTN ya. IOTN IOTN tu ialah Index of Orthodontic Need, di mana ia daripada situ kita boleh dapatkan dari satu segi scoring yang determine kita ni perlu rawatan braces ataupun tidak. Scoring tersebut dicipta di United Kingdom. Scoring berasaskan dua komponen, iaitu komponen kegigian dan juga komponen estetik. Komponen kegigian tu dari segi satu, kalau you satu, makna you hampir sempurna gigi you. Kalau dua tu, you dapat scoring 2, makna sikit-sikit je gigi you, tak perlulah sikit-sikit ralat. Nombor 3, dia macam borderline. Nombor 4, 5 memang ada keperluan. Kalau kat kerajaan pun biasanya budak-budak pergi screening, dia akan determine through the scoring lah. So 4 and 5 definitely. But if you have 3, masa saya kat UK dulu pun, kita akan lihat pula estetik punya komponen. Dia ada satu gambar Juliana, gambar 10 gambar diagram, and you have to kind of select where are you on that diagram lah. Kita lah. Contohnya macam case macam ni kan. Estetik dia agak serius lah. So estetik komponen dia antara mungkin 8 hingga 10. So dia itu melayakkan dia untuk braces. So dia
Oh, ini salah satu kes lah. Salah satu kes yang estetik lah kalau kita nak kirakan dari komponen estetik ya. Okey. Gigi 1 hingga 5. So untuk komponen estetik pula 8 hingga 10. Okey. So ada juga yang memang macam Julian katalah memang tak perlu pakai braces sampai nak pakai. So sebab kadang-kadang dalam dunia online sekarang ni Medsock, kadang-kadang budak-budak ni terpengaruh lah dengan braces, dengan berfashion, dengan color-color yang menarik macam ni kan. Macam mana? So dia tak perlu pakai braces pun boleh dia nak saya pakai. angkat? Boleh saya angkat kan? Okey untuk Sure, doktor. sure. Okey, saya nak tunjuk pada kamera. Okey, nampak tak yang macam ni? Ini yang kita sebutkan tu. Ada warna apa doktor? Wih, macam-macam colour ada. Kat sini ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna pink. Nampak? Ui, Sukalah. suka kan? Nampak? Inilah doktor, cantik gigi tapi pakai. Cantik gigi. So yang ni memang dalam kes yang ada keperluan. Tapi dalam kes yang tak ada keperluan lah. Dia orang pakai sebab warna-warna cantik tu. Okay, that is dari segi a need lah. Need within health and aesthetics. And dari segi umur pula kita kena tengok faktor umur. Biasanya 7 ke 17 ke 23 tahun yang paling elok lah pakai braces. Tapi ada je 13 ke 14 tahun majority di negara kita, lebih kurang 20% kot pemakai braces adalah daripada lingkungan umur yang ni, di mana tulang akan lebih lembut, senang juga pergerakan gigi. So yang paling penting gigi kekal sudah keluar, dia kena based on a few factors lah. Gigi dalam keadaan sihat, tulang pun sihat. Akhir sekali, kerelaan seseorang memakai braces. You must know why you want to wear it. Kita kena ready dengan psikologi kita nak memakai. Ibu bapa please tengokkan anak-anak, pastikan mereka memang bersedia. You know, braces is something that not necessarily you boleh you perlu start at certain age. Yes, sometimes it's ideal untuk start at certain age, but the most important is that whether they're ready. Sebab bila mereka ready, itu yang mereka akan menjaga braces dan menentu kejayaan sesuatu rawatan. Okey, faham doktor. Okey, doktor. Doktor, cerita pasal cantik tak cantik kita pakai ni, orang kata beauty is pain. Betul tak doktor? Betul kan doktor kan? Beauty is pain. Okey. Nak cantik macam-macam. Contohlah macam kalau kita nak kalau kita berisik sikit macam saya kan, nak kecil sikit, saya kena bersenam. Kan beauty is pain. Macam tu. Kan? Jadi kenapa braces kita dianggap sebagai trend, betul tak? Sebab dan dia bukan jadi lagi satu keperluan, tahu doktor. Sangguplah orang tu nak tanggung sakit demi nak nampak cantik, doktor. Kenapa tu doktor? Okay. I mean kita dalam dunia yang orang sekarang ni dah semakin aware tentang kepentingan gigi yang sihat, gigi yang cantik semua ni. So it's a part of your macam branding diri you, rupa diri kita lah selama ni dengan orang TikTok semua kan. And then so the braces itself as well, dia macam ada trending dengan color-color warna-warna ni. So budak-budak lagi get attracted. Dekat dalam klinik pun kita ada 20 lebih color, you know. 20 lebih color untuk dipilih lah. Kadang-kadang rambang mata kan orang nak pilih kan. But you know, whether you want to use it of course it's part of your fashion when you have the braces on, tetapi kita kena ada keperluan terhadap pemakaian tersebut. Jangan sekadar berfashion, and sometimes dia akan leadkan seorang tu ke arah pemakaian fake braces. Dia tak perlu pakai braces, dia nak pakai juga, jadi dia pergi alternatif yang tidak sepatutnya. So yang tu kita akan kupaskan sebentar lagi. Itu orang kata masalah utama sekarang ni kan, ada di antara kita ni nak cantik tapi nak keluar kosnya tu nak yang murah. Dia tak fikir jauh tau. Dia fikir janji murah lah, janji ada lah. Kan tak kisahlah apa pun, bayar lah. Janji tak mahal lah macam tu kan. Kita nak tanya doktor, kos membuat braces ni kan doktor, dia mahal. Okay, ada individu pula yang lebih mengutamakan daripada segi harga. Dia nak yang murah berbanding dengan kualiti rawatan doktor. Jadi apa pendapat doktor? Okay, Ju. Interesting juga Ju sebut tu, sebabnya kita sering kali even dalam klinik saya sendiri kan, orang-orang akan call bertanyakan berkenaan harga kos braces, rawatan. Tetapi to be honest, sukar ditetapkan melalui just a phone call sebab setiap orang mempunyai kes-kes yang agak berbeza. Sebenarnya tak salah juga nak mendapatkan kos yang lebih murah, tetapi mesti
mesti kena pada tempatnya lah. Ada beberapa faktor Ju yang menyebabkan kes tu mahal ataupun kes tu murah. Okey, kes tu berdasarkan nombor satu sekali ialah kepakaran seseorang. Okey. Kebiasaannya braces ni dilakukan, yang paling penting anda mesti approach pengamal pergigian iaitu doktor gigi di klinik-klinik, bukannya di hotel, bukannya di salon dan sebagainya. Alright, number one. And dari segi braces, kita ada kepakaran yang berlainan di dalam braces tu, industri braces tu sendiri. Okey, yang paling tinggi adalah pengamal pergigian yang melakukan kira melalui pendidikan yang formal, iaitu 2 ke 3 tahun, yang menyebabkan mereka dapat kepakaran di dalam braces, bidang ortodontik. Dan keduanya ada satu grup pengamal pergigian yang biasa, GP, yang mengikuti kursus-kursus yang tertentu dan mungkin latihan informal tertentu yang menyebabkan mereka boleh praktis juga ortodontik, tetapi dalam keadaan yang terhad, bergantung kepada training mereka. So itu adalah one of the things that influence factors lah yang menyebabkan kos tersebut. Okay? So umpamanya macam contohnya Jo, kita beli satu set masakan periuk yang canggih daripada France lah katanya kan. Apa yang menentukan masakan itu sedap, periuk tu ke ataupun dekuk? Kepakaran orang tu lah. Kan? Kan? Gitu. Kalau macam contoh saya tak pandai masak, tapi saya beli harga contoh satu periuk RM1,000, RM2,000 dengan harapan makanan tu akan jadi sedap. Tidak. Dia perlukan kepakaran doktor. Tiba doktor pandai masak So macam itulah umpamanya. Sebab apa bila kita ceritakan doktor pasal yang tidak bertauliah ni, saya tengok banyak kes kat luar. Ya, betul. Kebanyakan mereka datang, tak tahulah datang belajar daripada mana, YouTube. Dan sebagainya dan terus dan menerus memberikan kos-kos rawatan dan letakkan di mana-mana sahaja sampai banyak orang yang tertipu. So kita tak nak anda tertipu, kita nak anda sebenarnya dapat rawatan yang betul macam Dr. Hazlina ada sekarang ni. Okey, itulah sebab doktor nak tolong menjawab persoalan yang betul berkenaan dengan braces dan penjagaan gigi kita. Kan doktor? Ya, betul. Yang tu number one Jo. Okey, number two is jenis kes. So kalau dia depends on case yang mudah yang mengambil rawatan yang singkat mungkin akan rendah sikit kos dia berbanding yang kompleks. And kalau dia perlukan macam surgical ke dan seterusnya lagilah dia akan influencing factor menyebabkan kos lagi tinggi. Lagi satu ialah jenis braces. So kita ada banyak jenis braces daripada conventional ataupun ceramic braces ataupun clear braces ataupun removable braces. So gabungan-gabungan tersebut. So untuk and ada juga faktor lain dari segi lokasi data klinik pergigian dan sebagainya, yang tu yang lain-lain lah yang termasuk ni dalam also influencing cost rawatan. So it depends. So and jangan sekali-kali pergi ke fake braces, orang yang buat lain daripada pengamal pergigian, sebenarnya kan kos dia akan jauh lagi tinggi in the end. Sebabnya apabila kita memakai fake braces adalah keadaan tertentu yang menyebabkan kerongsangan gigi, menyebabkan tambah lagi kena juga balik kepada pengamal pergigian. Kita kena tengok keadaan, kena cabut pula braces tu, kena baiki masalah yang dah ada and nak move on seterusnya. So in the end kan dia tidak jadi cost effective langsung kepada pemakai fake braces. Nanti kita cerita lagi Okey, boleh doktor. Okey, sekarang ni doktor, sebagai seorang pakar doktor kan, kalau kita tengok, boleh tak doktor terangkan bagaimanakah rawatan braces tu secara keseluruhannya doktor? Untuk menentukan macam mana apa yang sepatutnya lah patient experience lah. Okay, firstly saya cadangkan patients di luar sana understudy. Kalau kita kena understudy kenapa kita nak braces dan kita approach sesuatu klinik itu berdasarkan ataupun pengamal pergigian just lihat as the experience. This is my suggestion as a whole and then anda approach dan anda kena dapatkan information tertentu and terutama mesti kena ada x-ray yang diambil untuk kita menentu sama ada anda perlu braces atau tidak dan analisa dan anda akan melalui satu proses di mana anda akan memberitahu apa
yang anda inginkan dan kita tengok apa yang boleh dicapai. Dan the success of treatment kita is a gabungan a lot of factors, tetapi before and after treatment sama ada gigi tu contohnya daripada sangat crowded jadi lurus, and it must go, biasanya undergo through audit lah. Kalau kat UK kita do peer assessment rating, di mana macam kes-kes macam ni kita ambil ni kes di awal rawatan. Kita ada juga ambil kes di hujung rawatan. So kita akan buat comparison dan kita kena mengukur and see whether the effectiveness of treatment is called peer assessment rating. Masa dulu saya kerja kat sana, saya kena submit lah around 30-50 cases untuk dia melihat before and after to see the effectiveness of your treatment. So maybe people out there boleh start dengan experience orang yang pernah pergi ke sesuatu klinik atau perkhidmatan tersebut lah. Okey, faham dah sekarang ni. Okey, so kepada anda, kita nak tanya lagi dengan doktor. Sebab apa doktor? Apakah amalan yang dipraktikkan oleh pemakai braces tu doktor dalam memastikan usaha nak mencantikkan gigi dia tu dan bagi dia berjaya lah kan. Tak nak nanti pakai tak berjaya pula. Kan nanti jahit tak jadinya. Macam mana? Thank you, Jo. Okay, that is a very important question. Thank you. Kadang-kadang buat patient ni, dia pakai braces. Dia ingat braces tu is the only thing yang menyebabkan kejayaan. Dia tak tahu sebenarnya kita perlukan komitmen daripada dia. Jadi kesediaan patient mana dari sudut pergigian, kita sebagai klinikal kita kena pilih lah patient yang ready, yang patient mungkin kita kena hold on for a few months or 1 year, until they are ready. And then mereka perlu be able untuk jaga kebersihan gigi. Yang tu sangat penting. Kebiasaannya selepas braces tu dipasang, kita akan melalui satu proses menunjukkan mereka cara cleaning, flossing in between the braces. Dan anda pun boleh melihat juga referring how to clean the braces on YouTube. Sometimes they have very good examples. Reliable jugalah. Pilihlah yang ada yang betul. Yang betul. And then elak makanan keras, makanan kena kerat-kerat, small pieces, kecil-kecil, gigit di gigi belakang. Mesti pergi ke klinik jumpa doktor anda selama 6 hingga 8 minggu macam tu, atau 4 hingga 8 minggu, depends on the dentist lah. And the whole total treatment biasanya ambil masa antara 6 hingga 30 bulan sebenarnya. But some macam complex cases might ambil masa yang lebih lama sedikit. So it depends. But overall, kita memerlukan kooperasi seorang patients, and even after rawatan tu, doktor akan nasihatkan anda memakai retainers. Sila pakai retainers dengan nasihat doktor. And kebanyakan masa kita akan end up masukkan retainer at least a few hours a day lah. Kalau sepanjang hidup kita pun bagus juga a few hours a day selama satu hari. Kalau saya lah personally. Sebab gigi akan sentiasa melalui fasa pergerakan dan gigitan. That is confirm. Okay. Saya nanti pakai retainer doktor. Okay doktor? Alright. Tapi kan doktor, kalau saya kisah doktor pasal retainer tu. Tapi ada orang jenis tak kisah doktor. Dia macam tak kisah pun gigi tu. Selagi tak sakit, selagi tu tak pergi jumpa doktor, tak kisah, tak buat cuci, tak buat rawatan doktor. Jadi doktor, cuba doktor terangkan pada mereka tu atau puan-puan hadirin sekalian ni, kenapa pentingnya dan perlunya kita membuat pemeriksaan gigi, terutama bagi mereka yang memakai braces. Well, pakai braces ni kalau anda lihat lah, mana ni? Yang warna merah. Ada petak-petak ni. Anda ingat agak kita perlu cara basuh bros dengan biasa ke? Bros ada khas kot. Ada khas kan? Sebab macam ada kosong-kosong tu kan? Kosong-kosong, lepas tu ada celah-celah. Jadi kita harus take note macam mana cara pembersihan dia lah. And then you must not forget, jangan lupa untuk melawat doktor gigi anda untuk pemeriksaan dan juga scaling, polishing dan check gigi lain, dan pastikan mereka, supaya kita pastikan mereka berada dalam kesihatan yang baik. Certain orang patient rasa, dia macam rasa kalau saya pergi ke doktor yang buat braces, itu je, doktor tu dah check semua. Kadang-kadang doktor yang pakar buat braces atau buat braces ni tak cukup masa dia untuk menganalisa satu-satu gigi tu. So, anda perlu rawatan dengan pengamal pergigian supaya dia parallel, jalan sekali, memastikan kesihatan di awal rawatan dan di hujung rawatan. I always oftentimes mention, we need you to be healthy masuk rawatan dan keluar rawatan. So pemeriksaan 6 bulan tu
sangat penting. Sangat penting. Itu katanya 6 bulan. Saya pun buat juga 6 bulan doktor. Dulu jujurlah Juliana tak buat. Lepas tu bila biasalah anak-anak saya ni biasalah dah naik gigi apa semua, barulah saya pergi sedar diri, pergi bawa mereka, lepas tu saya pun pergi check juga. Jadi penting untuk kita dapatkan pemeriksaan gigi kita lebih kurang 1 tahun 2 kali lah. Kalau ada masalah lagi kerap lah. Okey. So doktor, ada soalan ni untuk doktor, soalan terakhir untuk doktor ni, apakah pesanan ataupun nasihat doktor untuk mereka di luar sana tentang pemakaian braces ni doktor? Yelah, kena macam-macam jenis kan doktor, tapi kita nak yang dari doktor yang pakar. Terima kasih Jo. Okay. Firstly, anda kena tahu the why anda pakai braces. Dan anda kena muhasabah lah. You are ready for the braces, that's fine. And rujuk kepada perkhidmatan tertentu yang anda rasa boleh dipercayai untuk mendapat rawatan yang sihat, rawatan yang demi keselamatan anda jugalah. And anda sendiri perlu memahami the expectations, set your expectations up front supaya anda tak tersasar daripada expectation tersebut dari rawatan. Dan anda harus committed untuk menjaga braces anda once you have chosen the journey. Dengan ini juga Juliana, saya nak mengucapkan terima kasih di atas peluang untuk perkongsian pada hari ini. Dan tim saya di Clip Gen Hazan dan semua dan support kami hingga ke hari ini, and terutama sinar harian yang awesome. Yes, terima kasih. Ada lagi satu. Saya baru je tengok website KKM pagi ini. Kita selama ni check up every 6 months, 6 bulan. Betul. Mereka kata sekarang agaknya orang susah sikit nak check up. Dia kata check up gigi anda. Jom check gigi sekurang-kurangnya sekali setahun. Ingat hari jadi, ingat gigi anda. Wow. Sampai tiup kek tu, ingat gigi. Okey, itu baguslah doktor. Kan, okey, maksudnya kalau contoh hari jadi saya 22 bulan 9, bagi tahu ni. Okey, 22 bulan 9 maksudnya saya kena ingat, okey, check gigi selepas itu. Okey, buat appointment dengan doktor selepas itu. Okey, itulah perkongsian daripada doktor kita, Dr. Hazlina Isa hari ni. Ya Allah, terima kasih banyak doktor. Doktor dia sangat-sangatlah mesra, sangat-sangat happy saya duduk bersama dengan doktor hari ni bercerita berkenaan dengan braces dan juga penjagaan gigi kita. Saya harap kepada anda semua yang sedang menonton ni faham dan kita jelas berkenaan dengan isu braces ni dan apakah sebenarnya kepentingannya. Yalah, kita tak boleh nak pakai suka hati. Kalau tengok anak-anak kita pakai tu ke atau mereka nak ke, tengok dulu keadaan dia sesuai ke tidak kan. Sebab kita tak nak nanti datang pada masa akan datang tu akan ada masalah-masalah yang akan datang. Okey. Dan ingat kalau kita tengok kan doktor, pemakaian braces ni dia macam nampak benda remeh. Macam alah tak payah kot, tak perlu kot. Tapi sebenarnya kalau salah boleh jadi bermasalah. Jadi kalau katakan anda yang tengah menonton ni dapatkan pemeriksaan doktor yang bertauliah ataupun pada mereka yang lebih pakar sebelum anda memakai braces. Okey, sebelum saya nak menutup tirai, saya nak bawakan kepada anda sebenarnya inilah dia daripada Klinik Pergigian Hazlina, iaitu Dr. Hazlina yang bersama dengan kita hari ini. Dia adakan satu tarikh iaitu pada hari Selasa 23 hari bulan 8 yang mana ada Braces Day. Free consultation. Masya Allah doktor, dekat situ pun ada dia bio doktor 17 tahun experience ya doktor. Jadi kepada anda yang sedang menonton ni, saya ingin anda war-warkan kepada keluarga, anak-anak, saudara mara, ibu bapa untuk bawa datang kepada Klinik Pergigian Dr. Hazlina ini yang terletak pada Seksyen 9 Bandar Baru Bangi pada 23 bulan 8. Sekali lagi kepada anda untuk anda dapatkan free consultation. Biasanya orang nak pergi jumpa doktor kan, biasa akan ada charges yang tertentu, tapi Dr. Hazlina baiknya hati, bermurah hati, memberikan kita free consultation untuk anda. Jadi jangan lupa untuk book slot yang ada, screenshot ya yang tadi, kalau anda sempat screenshot yang tadi untuk anda dapatkan slot-slot, takut nanti beratur. Free consultation beratur. Okey. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Jo. Saya kamu celoteh 23 bulan. Okey, boleh. Okey, so kalau katakan kepada anda, doktor nak sambung ke? It's okay. Thanks very much for that. Do come jemput datang 23 hari bulan. Kita akan diskusi mengenai lagi gigi anda. Ini persoalan daripada hari ini pun welcome lah. Dialu-alukan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hazlina. Baiklah, terima kasih juga kepada anda semua penonton-penonton DNA dan Sinar Plus. Terima kasih kerana sudi mendengar bersama dengan kami. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang, jangan lupa pada anda semua untuk subscribe platform kita, iaitu semua platform Sinar Plus ini, YouTube, Facebook, Instagram, keseluruhan YouTube dan sebagainya. Bersama-samalah kita naikkan lagi rating, naikkan lagi viewers. Jadi saya
nak menutup tirai untuk anda hari ini. Saya Juliana Ramli. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.